Salam sejahtera kepada Dr. Sofian dan rakan sekalian. Kami merupakan grup 2 bagi kelas MPU 3182. Tajuk kami ialah rasionalisme dan penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas terhadap kesalahan memandu dalam keadaan mabuk. Umum mengetahui bahawa pemandu mabuk merupakan satu fenomena yang biasa berlaku pada masa kini. Kekerapan berlakunya telah menjadi satu ancaman kepada pengguna jalan raya. Oleh hal yang demikian, konteks ini akan memberi fokus kepada teori rasionalisme yang diaplikasikan sebagai pendekatan dalam mengatasi masalah. Falsafah rasionalisme sering dikaitkan dengan pandangan barat setelah kewujudan Aristotle dan Plato. Rasionalisme dari sudut epistemologi bermaksud keupayaan akal manusia untuk menjelaskan sesuatu perkara secara rasional dan menjelaskan perkara nature beserta sebabnya. Falsafah rasionalisme menurut pandangan Islam telah dipopularkan oleh Ibn Khaldun. Beliau sangat terkenal dalam bidang falsafah dalam membahaskan rasionalisme sebagai pemikiran rasional yang mempertahankan idealisme dan kepentingan kefahaman agama. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah, beliau menyatakan peranan akal dalam merungkai masalah teologi dalam Islam. Rasionalisme juga bertindak sebagai akal yang mengadili pengetahuan dan keyakinan. Tuntasnya, rasionalisme menurut pandangan Islam ialah meletakkan akal sebagai tunjang utama dalam menyampaikan kebenaran agama. Saya akan membincangkan tentang rasionalisme menurut pandangan René Descartes, iaitu tokoh barat rasionalisme yang terkenal. Berdasarkan pendekatan René Descartes, rasionalisme menekankan tentang penggunaan akal untuk memahami dunia dan memperoleh pengetahuan yang pasti dan benar. Pandangan Descartes dan Islam sama-sama mengakui bahawa betapa pentingnya akal untuk mendapatkan pemahaman yang betul walaupun pendekatannya sedikit berbeza. Di samping itu, Descartes juga menggunakan kaedah yang dipanggil kaedah keraguan, di mana dia mempersoalkan semua pengetahuan dan kepercayaan yang ada dalam fikiran dengan matlamat untuk mengenal pasti prinsip yang jelas dan meyakinkan. Descartes juga berpendapat bahawa keupayaan untuk memahami dunia secara rasional bergantung kepada keupayaan akal untuk mendapatkan kebenaran. Prinsipnya yang terkenal iaitu cogito ergo sum, yang bermaksud aku berfikir maka aku ada, telah digunakan untuk menyatakan betapa pentingnya akal sebagai satu-satunya sumber yang boleh dipercayai untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran. Teori rasionalisme merupakan satu pendekatan yang dapat diaplikasikan dalam pelbagai konteks isu semasa bagi menganalisis dan memahami berbagai situasi dan masalah yang terjadi. Oleh itu, berdasarkan kandungan laporan kami iaitu kurangnya rasionalisme dalam diri pemandu yang mabuk menyebabkan mereka memandang enteng akan peraturan jalan raya. Mereka seolah-olah sengaja mempermainkan undang-undang yang telah ditetapkan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Muhammad Fakiruddin telah menunjukkan bahawa statistik pada rekod tahun 2020 sehingga 2021 terdapat 223 kes yang berpunca daripada pemandu mabuk dan kemalangan ini kebanyakannya berlaku pada waktu malam berbanding 10% pada waktu siang. Hal ini demikian kerana mereka lebih cenderung untuk berfoya-foya dan berhibur pada waktu malam. Gambar tersebut menunjukkan insiden kemalangan yang melibatkan dua beradik yang menjadi mangsa pemandu mabuk sehingga merenggut nyawa salah seorang daripada mereka, iaitu kakak, dan adik mengalami cedera parah. Dua beradik tersebut merupakan pejalan kaki yang berjalan di kaki jalan dan ingin melintas jalan, tetapi malang tidak berbau mereka telah menjadi mangsa pemandu mabuk yang tidak mempunyai sikap rasionalisme. Oleh itu, berdasarkan teori rasionalisme, setiap individu memainkan peranan yang penting terhadap dirinya sendiri dalam membuat sesuatu keputusan. Sementara kebanyakan pesalah tidak mengaku bersalah atas kesalahan memandu di dalam keadaan mabuk dan membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah. Terdapat satu kes pada tahun 2022 yang melibatkan pesalah Chan Chi-wei, 40 tahun, telah mengaku bersalah di atas kesalahan memandu dalam keadaan mabuk dengan kadar alkohol yang melebihi had yang ditetapkan. Pesalah dijela sehari dan didenda sebanyak 10,000 di Mahkamah Magistrat. Berdasarkan kes Chan Chi-wei, kita dapati bahawa seorang individu mempunyai keupayaan untuk mengubah perbuatan mereka dengan melakukan pertimbangan rasional dalam membuat satu keputusan berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan. Pengakuan bersalah menunjukkan pesalah menyedari bahawa dia harus bertanggungjawab ke atas perbuatannya. Walaupun pengakuan pesalah tidak dapat mengubah hukuman yang dihukum ke atas dirinya, namun pengakuan tersebut merupakan salah satu langkah awal yang mampu mengubah perbuatan negatif dan dapat memupuk pertimbangan rasional dan tanggungjawab dalam diri mereka. Dilaporkan kejadian pada 18 Mac 2022, seorang pelajar kulit swasta, Lee Yun Hui, didapati bersalah merenggut nyawa dengan melanggar subkontraktor DBKL yang berusia 74 tahun. Meskipun pelaku mengaku tidak bersalah, ujian saringan alkohol yang telah dibuat membuktikan kandungan alkohol dalam sistem badan pelaku ketika memandu adalah melebihi kadar yang dibenarkan.
Seterusnya, pada tanggal 27 Ogos 2020, Datuk Nazim Johan yang merupakan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) berkata, sekiranya isu-isu pemandu mabuk ini ingin dibendung, hendaklah kita teliti hingga ke akar umbi. Beliau menyuarakan agar penjualan bahan kimia tersebut diperketatkan lagi kerana ianya semakin mudah diakses dan disalahguna. Bukan itu sahaja, Jabatan Agama Islam diseru bersama-sama mengambil peranan untuk meningkatkan kadar hukuman bagi umat Islam yang meminum arak, apatah lagi sekiranya mereka memandu di bawah pengaruh bahan tersebut. Kami telah membuat kajian mengenai ibu form dan jumlah responden yang disoal serudik dengan sebanyak 30 orang. Antara hasil daripada kajian kami, 100% responden bersetuju dengan definisi nasionalisme dan 100% responden juga bersetuju bahawa pemikiran nasional membawa kepada cara berfikir yang positif dan realistik. Seterusnya, 100% responden telah bersetuju bahawa pemikiran nasionalisme penting untuk kesejahteraan dan kesihatan mental individu. Dan 73.3% daripada responden kerap mendengar berita tentang kes memandu dalam keadaan mabuk. Sementara 67% responden lagi menyatakan mereka sangat kerap mendengar berita seperti itu. 80% daripada responden pula menyatakan bahawa mereka mengetahui undang-undang berkaitan memandu dalam keadaan mabuk, sementara 20% pula tidak mengetahuinya. Seterusnya, majoriti responden dengan minat 81.7% bersetuju dengan Undang-Undang Sedia Ada yang termaktub di bawah Akta Pengangkutan Jalan di 1987, Seksyen 44 dan 45A1. Akta ini memperuntukkan hukuman penjara dan denda wang tunai jika disabit kesalahan hingga menyebabkan kecederaan atau dengan kematian. Kesemua responden juga bersetuju secara keseluruhannya bahawa keadaan hukuman penjara dan tempoh hilang kelayakan lesen memandu seharusnya ditingkatkan ke atas pemandu yang disabitkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol. Walau bagaimanapun, majoriti responden tidak bersetuju terhadap penguasaan undang-undang di Malaysia dalam membunuh kes ini dan juga kes kemalangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk, mencatat min sebanyak 75%. Akhir sekali, peratusan responden yang tidak berpuas hati dengan undang-undang yang ditetapkan untuk menguatkuasakan hukuman ke atas pemandu mabuk adalah melebihi 73.4%. Oleh hal yang demikian, responden telah memberikan cadangan untuk mengenakan hukuman penjara seumur hidup terhadap bersalah dengan majoriti 16.7%, diikuti dengan cadangan ditarik semula kelayakan lesen memandu dan tidak dibenarkan lagi memandu di atas jalan raya, dijatuhkan hukuman mati dan kadar denda yang lebih tinggi tanpa kebenaran diikat jamin. Secara kesimpulan, pengetahuan tentang rasionalisme memiliki peranan penting dalam memahami impak negatif dari pengaruh alkohol dan mempromosikan perilaku yang bertanggungjawab dalam mengemudi. Dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya pemikiran rasional, diharapkan dapat tercipta kesedaran yang lebih besar dalam masyarakat tentang bahaya pemandu di bawah pengaruh alkohol dan pentingnya menghindari praktik tersebut.